Soalnya saya jemput Yang Berhormat Pokok Senang. Baik, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua untuk beri peluang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan pindaan rang Undang-Undang Akta Kerja ni. Secara umumnya tidak ada bantahan daripada pihak kami kerana kami sendiri yang terlibat dalam merangka apa yang telah pun dibentang pada hari ini. Cuma tak sempat kerana berlaku langkah syaratan. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk pembentangan tersebut dibuat pada Mac 2020. Jadi hari ini kita dapat melihat satu pembentangan yang akan memberikan satu kelegaan ataupun nafas baru kepada sektor pekerjaan dalam negara kita. Cuma walaupun kita belum sempat untuk mengkaji ataupun membuat satu pentarifan baru, tetapi saya fikir sudah sampai masa dia sekarang ini untuk meminda akta ini lagi, ialah untuk memberikan tafsiran baru kepada maksud pekerja. Kerana kita telah pun mengalami gelombang baru gig ekonomi ini, iaitu pekerja-pekerja gig ini dalam industri gig ini yang masih tidak diiktiraf sebagai pekerja. Jadi mereka tidak diberikan perlindungan di bawah akta kerja ini. Jadi sudah sampai masa dia untuk akta kerja ini untuk membuat pindaan kepada membuat tafsiran baru kepada erti pekerja, iaitu kepada semua jenis pekerjaan yang memberikan faedah kepada syarikat mestilah ditafsirkan sebagai pekerja, dan ini akan membolehkan mereka yang terlibat dalam sektor pekerjaan gig ini akan diberikan perlindungan di bawah akta kerja ini. Ini saya fikir sudah sampai untuk pihak kerajaan dan pihak Kementerian Sumber Manusia untuk bawa kepada kabinet bagi mendapat satu persetujuan untuk membuat pindaan ini. Yang keduanya ialah yang saya nak mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan ialah berkaitan dengan soal pengambilan pekerja, pengambilan penempatan pekerja ni. Kita ada 700,000 lebih pencari kerja yang berdaftar dengan kerajaan sekarang ni, lebih daripada 700,000. Jadi bagi saya bahawa apa program-program yang dibuat ke arah untuk memastikan supaya 700,000 ini adalah warga negara. Ini adalah warga negara, untuk memastikan supaya mereka benar-benar untuk mendapat peluang penempatan pekerjaan. Walaupun diumumkan baru-baru ini lebih daripada 500,000 orang yang telah pun diberikan penempatan. Cuma saya nak minta ialah detailnya ialah 500,000 itu dari segi sektor. Sektor mana? Dalam 500,000 itu daripada warga tempatan ini, dan juga daripada syarikat-syarikat mana. Sebab ini bila kata 500,000 bermakna bahawa kita dah tinggal 200,000 lagi pencari kerja. Tetapi dari dalam di dalam Kementerian Sumber Manusia itu masih mencatat pencari kerja kita ini ada 700,000. Jadi ini yang saya persoalkan, di mana 500,000 yang telah pun diberikan penempatan pekerjaan yang akhirnya akan mendapat perlindungan di bawah akta kerja. Yang ketiganya ialah berkaitan dengan masalah pengambilan pekerja asing. Dulu semasa kita menghadapi pandemik COVID-19, banyak cadangan pandangan mengatakan bahawa inilah masa dia untuk kita mengurangkan pekerja asing bagi membolehkan pekerja tempatan ini masuk dalam sektor pekerjaan. Jadi saya nak minta bahawa apakah langkah-langkah yang dibuat untuk ke arah memastikan supaya pekerja dalam negara kita, warga negara kita ini mempunyai minat untuk bekerja. Saya tak boleh terima orang mengatakan bahawa dalam kerja dalam sektor 3D ini rakyat Malaysia ni tidak berminat. Saya ambil contoh dulu masa kita membuka Felda. Ini kerja berat ni, kerja berat. Sebelum daripada Bilut ialah Felda Guak Napai. Guak Napai itu ialah mereka membuka orang pergi pura terus, pergi tebang pokok dan sebagainya. Maknanya masyarakat Malaysia ni mempunyai keturunan yang bersedia untuk kerja berat.
kerja berat. Jadi macam mana kita harus kempen ke arah untuk mereka mendapat kerja berat. Yang pertama ialah soal gaji minimum, soal kebajikan yang lainnya yang mesti dilihat, penempatan, perumahan dan sebagainya yang perlu disediakan secukupnya kepada pekerja-pekerja, khususnya pekerja-pekerja tempatan ini untuk membolehkan mereka memasuki pasaran pekerjaan. Sekarang ini bila orang saya minta tambah sikit bila syarikat-syarikat nak minta masuk, membawa masuk pekerja asing dalam negara kita, mereka mesti iklan dulu, iklan kekosongan pekerjaan untuk membolehkan pekerja tempatan ini membuat permohonan dalam satu tempoh tertentu. Tetapi saya lihat bahawa tak nampak setakat hari ini kempen yang bersungguh-sungguh ke arah untuk menggalakkan pekerja tempatan ini memasuki pasaran pekerjaan. Jadi kita kena kempen. Mesti kita lahirkan ikon pekerja tempatan. Ikon pekerja tempatan, impian saya daripada dulu ialah pekerja OKU yang mesti diangkat sebagai ikon pada pekerja tempatan. Maknanya supaya kita tanam dalam pemikiran masyarakat kita ini bahawa OKU boleh bekerja dalam berbagai-bagai sektor. Kenapa orang yang sempurna sifatnya tidak boleh masuk dalam sektor yang dianggap terasing kepada OKU ni. Jadi ini yang seharusnya kita angkat. Dan akhir sekali yang saya nak sebut ialah berkaitan dengan soal pertindihan antara Kementerian SDM dengan Kementerian KDN ni. Saya bersetuju bahawa supaya kita masalah kemasukan pekerja asing ini supaya dikendalikan sepenuhnya oleh KSM. Tetapi ada juga isu-isu yang berbangkit tersebar sekarang ini, bagaimana Menteri KSM bersama dengan pengendali orang yang menyediakan sistem FWCMS di Dubai baru-baru ini. Saya pun heran juga, macam mana menteri boleh dah, timbalan menteri tak ada lah. Timbalan menteri tak ada kawannya. Jadi dilihat orang sebar gambar ini. Jadi menunjukkan bahawa seolah-olahnya orang yang membangunkan sistem FWCMS ini seolah-olahnya begitu rapat dengan menteri. Sedangkan kita sudah ada sistem EPA Act sebelum itu. EPA Act yang lebih baik daripada sistem yang baru ini dan lebih mesra dengan kliennya. Dan banyak syarikat-syarikat yang merungut sistem yang baru ini menyulitkan mereka. Apatah lagi sistem yang baru ini mengenakan setiap pekerja bila diluluskan RM100. Sedangkan EPA Act dulunya ialah percuma, Timbalan Menteri, percuma, tak dikenakan bayaran. Dan EPA Act telah pun dibangunkan, kemudian disediakan dengan peruntukan 10 juta. 10 juta. Tiba-tiba sekarang yang kita bangun dibekukan, disejukkan, kita gunakan sistem yang dibangunkan oleh syarikat pengendali ini yang dia sendiri yang nak bawa masuk pekerja asing. Jadi sebab itu dilihat menteri bersama dengan dia bercuti di Dubai dan sebagainya, kemudian hadiah kek hari jadi dan sebagainya. Ini saya agak ragu dan ini menjadi bualan kepada publik. Jadi sebab itu saya minta supaya pihak menteri tak boleh nak atasi bos dia tak boleh nak jelas perkara tersebut. Menteri kena memberikan penjelasan supaya menghilangkan segala persepsi yang buruk. Sekarang ni persepsi ini sangat buruk sebab orang kata pergi kepada KDN pun sapu juga pekerja asing, masuk KSM pun sapu juga pekerja asing. Jadi masing-masing jual manusia. Wow, maknanya berniaga orang lebih untung daripada berniaga yang lain. Jadi saya mohon penjelasan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senang. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat